Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, cikgu akan ajar kamu tentang bab baru. Kita akan masuk bab baru iaitu bab 12. Okey. Bab 12 ni tajuk dia sukatan kecenderungan memusat. Okey. Jadi kamu boleh rujuk dalam buku teks matematik kamu, muka surat 244. Okey, dalam bab 12 ni ada satu subtopik 12.1 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita tengok dulu pengenalan kepada bab ini. Sebenarnya bab ini berkisar tentang statistik, iaitu satu bidang matematik yang menggunakan data. Hal ini demikian kerana statistik dia melibatkan pengumpulan, penyusunan, penghuraian dan analisis data serta membuat kesimpulan daripada hasil analisis data. Salah satu contoh penerapan ilmu statistik ialah pasaran saham. Biasanya orang yang terlibat dengan pasaran saham ni, dia memang pandai dalam statistik. Okey, dia pandai membuat analisis data untuk memastikan pelaburan yang mereka jalankan memberi keuntungan. Okey, dalam pasaran saham, statistik diaplikasikan dalam pelbagai cara dengan menggunakan perwakilan data. Dengan cara ini, mereka dapat mengkaji pelbagai informasi dan membuat pelbagai inference daripada set data keuntungan, perkembangan ekonomi, perniagaan, inflasi, kewangan negara dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang pertama dalam tajuk ini. Tapi sebelum tu, kamu kena ingat kembali beberapa perkara yang telah kamu belajar sebelum ni. Pertama, tentang kekerapan. Kekerapan ialah bilangan kali sesuatu item muncul dalam suatu data. Manakala jadual kekerapan ialah satu jadual yang menyenaraikan setiap item data dan kekerapan bagi item tersebut. Dan contoh-contoh perwakilan data antaranya adalah carta pie, carta palang, graf garis, blok titik, blok batang dan daun. Okay, ini semua kamu kena ulang kaji semula lah apa yang kamu belajar dulu semasa di tingkatan 1. Okey, kita tengok subtopik yang pertama 12.1, sukatan kecenderungan memusat. Okey, sukatan kecenderungan memusat ialah satu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data dan memerihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Okey, sebagai contoh, pencapaian Muhammad Azizul Hasni Awang atau dikenali sebagai Pocket Rocket Man, pelumba basikal trek profesional Malaysia. Kejayaan yang terkini yang diraih oleh beliau adalah mendapat adalah dalam acara kiring kejohanan trek berbasikal dunia 2017 di Hong Kong sebagai juara. Okey. Melalui pencapaian cemerlannya itu, bolehkah kita meramalkan bahawa beliau akan memperbaiki atau mengekalkan rekod pencapaiannya dalam sukan Olimpik akan datang? Kebijakan ini boleh dibuat berdasarkan data-data pencapaian Muhammad Azizul Hasni melalui justifikasi yang tertentu. Okey, proses ini sesuai menggunakan sukatan kecenderungan memusat. 3 jenis sukatan kecenderungan memusat ini ialah mean, median dan mode. Okey, hari ini kita nak belajar mean, median dan mode. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, subtopik 12.1.1, mode, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, pertama kita tengok mode dulu. Okey, mode bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Itu maksud dia. Mode bagi suatu data, bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey, kadang-kadang terdapat 2 mode dalam suatu set data apabila kekerapan tertingginya sama.
Set data dikatakan tiada mod apabila nilai kekerapan satu set data adalah sama. Contoh satu, kita tengok soalannya, nyatakan mod bagi setiap set data berikut. A ada senarai nombor 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okey. Jadi penyelesaian dia, kita perhatikan daripada senarai data ini, nombor 4 berulang sebanyak 3 kali. Maksudnya nombor 4 ni mempunyai kekerapan tertinggi, iaitu 3. Sebab tu jawapan mod dia adalah 4. Kemudian B, kita ada data huruf M, N, L, M, L, P, L, L, P. Jadi kamu kena tengok huruf manakah yang berulang, yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Jadi apabila kita kira, kamu akan dapati huruf L mempunyai kekerapan tertinggi, iaitu 4. Jadi mod dia sama dengan huruf L. Yang C, kita ada data kopi, teh, kopi, kopi, susu, teh, susu, teh. Jadi kita akan tengok data manakah yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Kopi dia ada 3, kekerapannya 3, dia berulang sebanyak 3 kali. Manakala teh juga berulang sebanyak 3 kali, maksudnya kekerapannya 3 juga. Sebab itu kopi dan teh mempunyai kekerapan tertinggi, iaitu 3. Jadi mod dia sama dengan kopi dan teh. Dan D yang akhir sekali ada data 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kalau kamu tengok pada senarai nombor, senarai data ini, tiada nombor yang berulang. Semuanya mempunyai kekerapan yang sama satu kali sahaja. Jadi sebab itu dia tiada mod jawapan dia. Itu adalah jawapan untuk contoh 1. Okey, kita tengok pula yang seterusnya tentang median. Okey, median untuk data tak terkumpul. Okey, median bagi satu set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, perhatikan carta di sini. Ini bagaimana proses pengiraan median. Tengok median. Kita tengok data tu. Data tu perlu disusun mengikut tertib sama ada menaik atau menurun salah satu. Kemudian kita tengok bilangan data dia. Kalau nombor genap, bilangan data dia nombor genap, nilai median dia adalah purata dua nilai data di tengah-tengah. Manakala kalau bilangan data itu adalah bilangan ganjil, median dia adalah nilai data di tengah-tengah. Okey, itu maksud median. Kita tengok contoh 2. Okey, contoh 2, data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Ni data dia RM5, RM8, 3, 7, 8. Pertama, kita kena susun dulu data ni sama ada menaik atau menurun. Jadi di sini kita susun data ni secara menaik, iaitu daripada RM3, RM5, RM5, RM7 dan RM8. Seterusnya, kira bilangan data. Ada berapa? Dia ganjil, nombor ganjil ke nombor genap? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5 adalah nombor ganjil. Jadi, bila nombor ganjil, median dia adalah nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi, kita cancel nombor pertama 3, nombor 8 kamu cancel, nombor 5 kamu cancel, nombor 7 kamu cancel. Dapatlah median dia adalah data nombor 5. Jadi, median dia sama dengan RM5. Okey, tengok pula contoh ketiga. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, jadi caranya sama. Pertama sekali kita kena susun dulu data tu mengikut susunan menaik atau menurun. Pilih salah satu. Jadi di sini penyelesaian dia susun data ni secara menaik. Bermula dengan nombor yang kecil, data yang kecil hingga data itu menjadi lebih besar. Jadi di sini kita susun 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5. Kemudian kamu kira bilangan data ni sama ada dia bilangan dia nombor genap atau nombor ganjil. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bilangan data bermaksud nombor genap. Apabila bilangan data dia nombor genap, median dia adalah
hasil tambah dua nombor yang berada di tengah. Jadi kita kena kenal pasti dulu dua nombor yang berada di tengah. Macam mana caranya? Kamu cancel dulu nombor yang pertama. Nombor pertama dengan nombor yang terakhir. 1 dan 5 kamu cancel. Nombor 1, nombor yang kedua kamu cancel. Nombor yang kedua terakhir pun kamu cancel. Nombor 5. Kemudian nombor 1 ni kamu cancel. Nombor 4 kamu cancel. Nombor 1 ni kamu cancel. Nombor 4 kamu cancel. Dapatlah dua nombor yang di tengah, iaitu nombor 2 dan 4. Jadi median dia sama dengan 2 tambah 4 bahagi 2. Maksudnya purata dua nombor yang berada di tengah. Sebab dia nombor genap. Jadi 2 tambah 4 bahagi 2 sama dengan 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi 3 adalah median untuk contoh 3. Okey, alright. Jadi untuk kelas hari ini, cikgu berhenti perbincangan sehingga contoh 3. Dan sebagai latihan untuk kamu hari ini, cikgu nak kamu buat latihan. Yang ini ya. Okey, cikgu nak kamu buat latihan jom cuba 12.1. Okey, latihan jom cuba 12.1. Cikgu nak kamu jawab soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ni cikgu nak kamu jawab semua soalan 1A, B, C. Buat dalam buku latihan matematik kamu. Boleh guna sama ada buku Maths 1, Maths 2 atau Maths 3. Okey, sekian saja kelas Maths hari ini. Terima kasih.